Masya Allah. Ini antara doa yang kita boleh mohon daripada Allah agar kita pun dapat ketetapan iman, akidah yang mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa daripada Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita bacakan. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu ya Allah. Allahu Akbar, indahnya doa ni. Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang mengarahkan hati, sarif qulubana, arahkanlah hati kami ala ta'atika, kepada ketaatan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah doa untuk istiqamah dan doa kepada siapa yang selalu minta dengan saya, Ustazah boleh tak bagi doa untuk istiqamah, Ustazah saya nak hijrah tapi hati tak kuat. Jadi inilah doanya tuan-puan sekalian, iaitu Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atika ya Allah, yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami ini untuk taat kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kisah berkenaan dengan anak, iaitu Ammar bin Yasir. Masya Allah, anak Sumayyah. Saya cerita sikit saja, masa kita dah nak habis. Tadi cerita pasal Sumayyah, seorang ibu, seorang isteri. Sekarang sikit cerita tentang Ammar, iaitu anak kepada Sumayyah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, juga sahabat Nabi adalah hamba kepada Bani Makhzum. Dia berserta ibu dan bapanya telah menganut Islam. Lalu orang musyrik yang diketuai oleh Abu Jahal mengeluarkan mereka ke tengah padang pasir ketika hari sangat terik dan menyeksa mereka di bawah panas. Ketika mereka sedang diseksa itu, Nabi lalu berdoa dengan doa tadi, sabarlah keluarga Yasir, kan sesungguhnya janjimu ialah syurga. Janjimu itu ialah syurga. Kenapa tu ya? Saya tak ingat. Dan penyiasatan itu Yasir telah meninggal dunia. Masya Allah. Abu Jahal telah menikam Sumayyah pada kemaluannya hingga mati. Jadi ada dua pendapat lah. Ada yang menyebut menyulakan menikam pada kemaluan, ada kata menikam di ulu hati pada Sumayyah. Masya Allah. Dialah orang yang pertama syahid di dalam Islam. Penyiasatan terhadap Ammar dihebatkan lagi. Selepas Sumayyah mati, penyiasatan terhadap Ammar dihebatkan lagi. Ni si anak ni, mak mati dulu. Orang pertama yang syahid dalam perjuangan Islam, wanita. Tuan-puan sekalian, hebat kan? Wanita. Sumayyah, Masya Allah, wanita. Kemudian penyiasatan terhadap Ammar dihebatkan lagi. Sesekali dia dijemur tengah panas dengan diletakkan batu besar yang panas di atas dadanya. Sesekali dia direjam di dalam air. Mereka berkata kepadanya, kami tidak akan membiarkan kamu sehinggalah kamu sanggup mencaci Muhammad ataupun berkata yang baik terhadap Lata dan Uzza. Lalu dia pun bersetuju dengan kehendak mereka kerana terpaksa. Setelah itu datang kepada Nabi SAW sambil menangis untuk meminta maaf apa yang dilakukan. Subhanallah. Ammar, seorang anak muda, diseksa dengan sangat dahsyat selepas kematian ibunya. Kan dipakaikan baju besi sampai tercabut kulit, kemudian diletak lagi di bawah terik matahari sehingga batu, dan diletakkan batu besar di atas badannya. Kemudian Ammar direjam, macam-macam penyiksaan yang dilakukan. Sehinggalah Abu Jahal kata, kalau engkau menyebut suatu perkataan sama ada keji Muhammad ataupun kamu memuji Lata dan Uzza, iaitu berhala sembahan mereka, maka Abu Jahal kata, kami akan berhenti menyeksamu. Akhirnya Ammar menyebutkan perkataan yang dikehendaki oleh Abu Jahal. Lalu Ammar pun pergi bertemu dengan Rasulullah memohon kemaafan. Maksudnya Ammar bin Yasir hanya sebut pada lidah, bukan pada hati, demi untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 106. Kalau kalian nak tengok boleh rujuk ya, An-Nahl ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum azabun azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ammar setelah diseksa dengan dahsyat, akhirnya menyelamatkan nyawa dengan cara mengikut kehendak Abu Jahal.
Akhirnya Ammar setelah itu pergi jumpa Rasulullah dengan sangat sedih, duka cita, meminta ampun, meminta maaf dengan Rasulullah. Lalu Allah memberikan jawapan kepada Ammar dengan turunnya firman Allah surah An ayat 106 yang bermaksud, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemukaan dan azab daripada Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi siapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemukaan dari Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, dalam firman Allah ni Allah memberi jawapan, siapa yang kufur dalam keadaan dipaksa, dipaksa, kecuali orang dipaksa sedang hatinya tenang tenteram, tetap teguh dengan iman, maka ia bukan tergolong di kalangan orang yang akan diseksa kerana keluar daripada iman, yang keluar daripada Islam, kalaulah dia dipaksa. Tuan-puan sekalian, jadi sebenarnya dua-dua pilihan itu dibenarkan. Sumayyah tetap mempertahankan, walaupun diseksa teruk macam mana, tetap pertahankan sehingga saat akhir kematiannya. Subhanallah, itu juga satu pilihan yang sangat mulia. Begitu juga dengan Ammar, memilih untuk mempertahankan dirinya, nyawanya kan, untuk melakukan dakwah selepas itu, maka dia memilih untuk mengikut pada lidah tapi bukan pada hati. Itu juga satu perbuatan yang dibenarkan dalam syarak. Masya Allah, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itulah di antara kisah berkenaan dengan keluarga Yasir, suami yang soleh, isteri yang salihah, Sri Kandi yang pertama, insan yang pertama yang syahid di dalam Islam. Subhanallah, kemudian anaknya Ammar bin Yasir. Seterusnya Ammar menjadi pejuang agama Allah yang sangat hebat. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, banyak lagi kisah-kisah Ammar bin Yasir. Inilah keluarga yang telah dijamin syurga, dan kita mohon daripada Allah agar kita juga mendapat syurga sekeluarga sebagaimana keluarga Ammar bin Yasir ini. Masya Allah.